dan terus maju. Tak takut bukan pengecut, bergerak pantas semakin takkan semua. Hayungkan langkah, jangan berserah, jangan mengalah kita. Laungkan suara hingga ke mercu angkasa. Panci aspirasi negara, penggerak sosioekonomi, panci tanggung jawab bersama. Data anda masa depan kita, di bandar dan desa, walau di mana saja tidak mengira bangsa. Tanggung jawab kita bekerja sama untuk tingkatkan taraf hidup. Panci semua penduduk, juga perumahan maklumat jadi matlamat. Menghitung Malaysia kita tiada ketinggalan, marilah semua. Panci aspirasi negara, penggerak sosioekonomi, panci tanggung jawab bersama. Data anda masa depan kita, panci semua penduduk, juga perumahan demi kesejahteraan negara. Panci banyak gunanya, merancang pembangunan, marilah semua. Panci aspirasi negara, penggerak sosioekonomi, panci tanggung jawab bersama. Data anda masa depan kita, panci aspirasi negara, merancang pembangunan ekonomi. Terima kasih kerjasama anda, ke puncak dunia masa depan kita. Melangkah dan terus maju, tak takut bukan pengecut, bergerak pantas semakin takkan semua. Hayungkan langkah, jangan berserah, jangan mengalah kita. Laungkan suara hingga ke mercu angkasa. Panci aspirasi negara, terima kasih. Menghitung Malaysia kita makmur, aspirasi negara, marilah kita jayakan. Panci tanggung jawab bersama, menghitung Malaysia kita menuju masa depan sejahtera. Panci aspirasi negara, penggerak sosioekonomi, panci tanggung jawab bersama. Data anda masa depan kita, panci aspirasi negara, merancang pembangunan ekonomi. Terima kasih kerjasama anda, ke puncak dunia masa depan kita. Panci menghitung Malaysia. Statistik meringankan segala beban yang menjelma. Gementar tiada, bersama kita teguh hadapi. Bentala dipenuhi misteri, namun statistik kan melindungi. Statistik petunjuk realiti. Kesejahteraan negara, perpaduan seluruh bangsa dengan irama
penuhi misteri, namun statistik kan melindungi. Statistik petunjuk realiti. Kesejahteraan negara perpaduan seluruh bangsa dengan irama datanya. Tidak hanya berbicara pagi hingga ke senja, semangat yang terus membara. Data dan kehidupan berteraskan harapan dan impian kemakmuran. Segalanya pasti bergalaskan strategi menuju aspirasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang bahagia datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, wakil-wakil daripada agensi-agensi, profesor dan juga rakan-rakan daripada Institut Pengajian Tinggi, dan pastinya kepada rakan-rakan strategik kita daripada pengamal-pengamal media. Jadi pada tengah hari ini, saya bagi pihak DOSEP Jabatan Perangkaan Malaysia akan memberikan sedikit pembentangan laporan sosio-ekonomi negeri-negeri di Malaysia, iaitu bagi tahun rujukan tahun 2020. Jadi sekali lagi saya mengalu-alukan kehadiran semua. Selamat datang ke sidang media laporan sosio-ekonomi negeri 2020. Jadi untuk makluman semua, laporan ini amat penting dan amat bermakna bagi kita semua untuk melihat prestasi ekonomi dan sosial bagi setiap negeri-negeri di negara kita ini, termasuklah di wilayah persekutuan. Sedikit pengenalan kepada pembentangan ini seperti yang tertera di paparan. DOSEM menghimpunkan statistik sosioekonomi mengikut negeri secara tahunan menerusi laporan sosioekonomi negeri. Jadi untuk makluman semua, laporan yang dikeluarkan pada tahun ini
adalah merupakan laporan yang keempat yang dikeluarkan, dan kita berusaha untuk memastikan angka-angka utama yang diperlukan untuk kita melihat kedudukan sosial ekonomi negeri-negeri Malaysia ini dapat dimasukkan dalam satu laporan ini, dan ianya berbentuk integrasi, dan di mana yang boleh kita akan masukkan data-data yang terkini. Tapi seperti yang kita nyatakan, laporan ini adalah menggunakan tahun rujukan 2020, maka kebanyakan data-data yang ada dalam laporan ini adalah sehingga tahun 2020. Namun terdapat juga setengah-setengah data yang juga merangkumi data-data hingga ke bulan Mac 2021. Untuk seperti yang dinyatakan ataupun dipaparkan di paparan, laporan ini mengandungi 9 bab. Jadi bab pertama menerangkan senario ekonomi global. Jadi ini untuk kita melihat supaya bila kita bercakap tentang prestasi negara, prestasi negeri, sebenarnya prestasi yang dialami ini juga dipengaruhi oleh senario ekonomi global. Maka dalam bab pertama ini untuk membolehkan reader ataupun pembaca, pengguna mengetahui apa yang berlaku di peringkat global, maka dalam bab ini memperihalkan senario ekonomi global. Kemudian juga kita nyatakan tentang kedudukan ekonomi negara, dan juga sedikit penemuan ringkas bagi setiap prestasi ekonomi negeri. Jadi dengan membaca bab pertama ini, sebenarnya para pengguna dapat mengetahui snapshot kedudukan ekonomi setiap negeri. Manakala dalam bab kedua, ia membentangkan perincian prestasi ekonomi negeri, pertumbuhan mengikut aktiviti ekonomi serta indeks harga pengguna lah. Jadi dalam bab 2 ini, setiap negeri akan memperihalkan laporan prestasi ekonomi negeri masing-masing. Seterusnya, statistik penduduk dan demografi serta statistik tenaga buruh dibentangkan dalam bab ketiga, manakala pelancongan domestik dimuatkan dalam bab keempat laporan ini. Statistik perangan yang merupakan topik baharu yang dimuatkan dalam laporan ini dimasukkan dalam bab 5, manakala statistik berkaitan dengan penerimaan dan juga perbelanjaan yang dibuat oleh kerajaan diperihalkan dalam bab 6. Jadi kalau lihat di dalam bab 6 ini, kita boleh lihatlah kedudukan prestasi perbelanjaan dan juga penerimaan setiap PBT misalnya di setiap negeri, dan kita juga memasukkan nota teknikal di bab 7 untuk membantu para pembaca untuk memahami angka-angka yang dikeluarkan tentang konsep, definisi dan juga limitasi. Dan di bab 8 adalah jadual terperinci, dan juga kita masukkan juga indikator-indikator daripada agensi terpilih yang dinyatakan dalam bab 9. Jadi pada hari ini kita mengeluarkan secara serentak sebanyak 15 buah laporan seperti yang ada di hadapan saya ini. Jadi kita di peringkat DOSEM amat berbesar hati untuk menghasilkan laporan ini untuk membolehkan setiap para pengguna di setiap negeri yang ingin mengetahui kedudukan statistik yang memperihalkan sosial ekonomi negeri masing-masing dapat merujuk dalam satu penerbitan. Saya pergi kepada slide yang seterusnya. Ini adalah senario ekonomi negara. Seperti semua sedia maklum, pada tahun 2020 ekonomi Malaysia mencatatkan nilai KDNK sebanyak RM1.34 trilion, menurun berbanding RM1.42 trilion pada tahun 2019. Pertumbuhan ekonomi Malaysia menyusut 5.6% pada tahun 2020 berbanding 4.4% pada tahun sebelumnya, dan semua mengetahui ini adalah terutamanya kesan daripada pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan yang dilaksanakan oleh negara kita bagi mengekang penurunan pandemik COVID-19. Kesemua 5 sektor utama mencatatkan kemerosotan seiring dengan persekitaran operasi domestik yang agak mencabar dan permintaan global yang lebih rendah. Seperti yang dipaparkan, sektor perkhidmatan merekodkan penyusutan kepada negatif 5.5%, sektor pembuatan menyusut 2.6%, sektor pertanian
menyusut 2.2%. Sektor perlombongan dan pengkuarian dan pembinaan pula masing-masing mencatatkan penurunan 2 angka, iaitu negatif 10.6% dan negatif 19.4%. Berdasarkan penemuan penyusunan KDNK mengikut negeri, data menunjukkan 8 negeri memperolehi magnitude pertumbuhan yang lebih baik, kadar pengucupan yang lebih rendah daripada sebelumnya, iaitu wilayah perselaluan. Jadi menguncup hanya 0.5% berbanding di peringkat Malaysia 5.6%. Negeri Kelantan menguncup 1.1%, Kedah merosot 1.7%, Pulau Pinang merosot 2.1%, Perak menguncup 2.3%, Negeri Sembilan menguncup negatif 3.6%, Johor menguncup 4.6% dan Selangor menguncup sebanyak 5.3%. Meskipun pandemik COVID-19 telah memberi impak negatif kepada ekonomi negeri, 6 negeri iaitu Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Johor, Sarawak dan Pulau Pinang serta Sabah masih kekal sebagai penyumbang utama KDNK nasional. Dan kalau kita lihat negeri-negeri yang saya nyatakan tadi kekal menyumbang kepada KDNK yang tinggi, iaitu sebanyak 72.1% berbanding pada 2019 sebanyak 72.3%. Jadi apa yang nak disampaikan di sini, oleh kerana pandemik COVID-19 ini terkesan di seluruh negara, maka struktur sumbangan setiap negeri kepada pertumbuhan ekonomi negara itu masih kekal. Macam saya nyatakan tadi, dalam masih lagi negeri-negeri seperti Selangor, Kuala Lumpur, Johor, Sarawak, Pulau Pinang dan Sabah adalah penyumbang kepada 72.1% kepada KDNK negara kita. Berikut adalah paparan berkaitan dengan prestasi ekonomi yang lebih spesifik mengikut negeri. Jadi secara umumnya terdapat sebahagian negeri daripada kelompok 6 negeri utama mencatatkan pertumbuhan lebih baik seperti yang dinyatakan tadi, iaitu Pulau Pinang, Johor, Selangor. Walau bagaimanapun Sarawak, wilayah Kuala Lumpur, Sabah dilihat menerima impak yang lebih mendalam. Kesan impak kemerosotan disebabkan ancaman COVID-19 ini menyebabkan negeri-negeri Sarawak menyusut negatif 7.1%, KL negatif 7.5% dan Sabah negatif 9.5%. Kebergantungan yang tinggi kepada komoditi seperti kelapa sawit, pembalakan dan industri minyak dan gas menerima kesan yang ketara apabila komoditi tersebut mengalami kemerosotan dalam pengeluaran. Selain itu, sektor perkhidmatan terutamanya dari segmen berkaitan dengan pelancongan turut menerima impak yang amat tinggi, berikutan daripada kejatuhan prestasi subsektor perdagangan borong dan runcit, penginapan, makanan dan minuman dan pengangkutan yang merupakan antara penyumbang kepada industri ini. Namun begitu, aktiviti post courier terutamanya mendapat manfaat berikutan pertambahan yang ketara dalam mood pembelian secara dalam talian. Selain itu, subsektor maklumat dan komunikasi turut stabil pertumbuhannya dengan norma baru apabila pelaksanaan bekerja dari rumah dan juga sistem pembelajaran, pengajaran pembelajaran di rumah, PDPR. Seterusnya saya beralih kepada memperihalkan sedikit statistik terpilih mengikut negeri seperti yang dipaparkan di layar. So berkaitan dengan penduduk, keseluruhannya kita mempunyai penduduk 32.6 juta pada tahun 2020 dan taburan penduduk mengikut negeri adalah seperti yang tertera. Jadi pasti semua mengetahui Selangor mencatatkan jumlah penduduk yang tertinggi lah, menyumbang 20% daripada penduduk negara kita, diikuti oleh Sabah 11.9%, Johor 11.6%. Dari segi tenaga buruh, bilangan penduduk bekerja di Malaysia sebanyak 15.0 juta, dengan Selangor mencatatkan bilangan penduduk bekerja tertinggi sebanyak 3.4 juta, diikuti oleh Sabah 1.9 juta, Johor 1.8 juta, Sarawak 1.3 juta dan Perak 1.0 juta. Jadi kelima-lima negeri yang saya nyatakan tadi menyumbang sebanyak 62.8%
kepada tenaga buruh negara. Dan secara amnya penduduk bekerja turun marginal, iaitu negatif 0.8%, dan penurunan dapat kita kesan kepada seluruh negeri pada tahun 2020 ini. Maknanya semua negeri mencatatkan penurunan dalam penduduk bekerja. Dari segi pengangguran, seperti yang kita sedia maklum, kadar pengangguran di negara kita pada tahun 2020 adalah sebanyak 4.5%, iaitu kadar tertinggi dicatatkan setelah hampir 3 dekad. Dari melihat dari sisi pengangguran di peringkat negeri ini, semua negeri merekodkan peningkatan dalam kadar pengangguran, di mana seperti yang dipaparkan, Sabah mencatatkan pengangguran sebanyak 8.0%, wilayah Persekutuan Labuan kadar pengangguran 7.2%, Perak kadar pengangguran 4.8%. Mereka merekodkan kadar pengangguran tersebut melebihi 45% yang dicatatkan di peringkat negara. Manakala beberapa negeri mencatatkan kadar pengangguran yang lebih rendah daripada kadar pengangguran negara. Antaranya wilayah Persekutuan Putrajaya, kadar pengangguran yang dicatatkan adalah 1.5%, Melaka mencatatkan kadar pengangguran 2.2%, dan Pahang mencatatkan kadar pengangguran 3.1%. Dari segi indeks harga pengguna, Malaysia mencatatkan kadar inflasi yang amat berbeza daripada siri masa yang sebelum ini, iaitu inflasi yang dicatatkan adalah 1.2%. Jadi sebenarnya kalau inflasi kurang daripada kosong, dia tidak dinamakan inflasi sebenarnya. Inflasinya biasanya merujuk pada kenaikan. Jadi ini inflasi di bawah kosong lah, tapi kita tidak panggil dia sebagai deflasi. Jadi secara umumnya indeks harga pengguna bagi semua negeri menunjukkan penurunan antara negatif 0.6% hingga negatif 1.9%. Sabah dan wilayah Persekutuan Labuan mencatatkan penyusunan inflasi kepada 1.9%, Melaka negatif 1.9%, Sarawak 1.8%, Kedah dan Perlis 1.8%, sementara negeri-negeri yang lain mencatatkan inflasi di bawah kosong yang lebih kecil, iaitu Selangor, wilayah Persekutuan Putrajaya negatif 0.6, Kuala Lumpur negatif 0.6, Pulau Pinang 0.8 dan Pahang 1.2. Jadi kalau ingin diterangkan kenapa kita mengalami kedudukan inflasi di bawah kosong, ialah kerana terutamanya disumbangkan oleh penurunan dalam sektor pengangkutan, iaitu dari segi harga minyak. Dari segi ekspor barangan, jumlah ekspor barangan di Malaysia pada tahun 2020 menyusut 1.4% kepada 981.0 bilion ringgit. Ianya dipengaruhi oleh penurunan ekspor produk utama seperti gas asli cecair, keluaran petroleum bertapis dan barangan elektrik dan elektronik yang lain. Jadi mengikut negeri, didapati berdasarkan rekod yang kita buat validasi, ekspor barangan tertinggi direkodkan di negeri Pulau Pinang, iaitu sebanyak RM312.4 bilion, dengan sumbangannya kepada ekspor negara adalah sebanyak 31.8%. Diikuti oleh Johor. Jumlah ekspor negeri Johor ekspor keluar negara ni RM196.5 bilion, dan jumlah ini menyumbang sebanyak 20.0% kepada ekspor negara. Selangor, jumlah ekspor bagi negeri Selangor sebanyak RM185.5 bilion, dan jumlah ekspor Selangor ini menyumbang sebanyak 18.9% kepada jumlah ekspor negara pada tahun 2020. Jadi kalau kita gabungkan ketiga-tiga negeri ini, ketiga-tiga ini telah menyumbang sebanyak 70.8% kepada ekspor negara bagi tahun 2020. Berikut saya akan terangkan satu persatu angka-angka utama bagi setiap negeri. Saya bermula dengan sosioekonomi negeri Johor. Jadi laporan yang komprehensif yang seperti yang saya katakan tadi, mengharmonikan statistik ekonomi dan sosial mengikut negeri, merangkumi
3 luar negeri dan 2 luar persekutuan. Jadi mungkin saya tidak akan buat perincian, tapi mungkin setiap negeri saya akan sentuh yang utama saja ya. Jadi seperti yang dipaparkan untuk negeri Johor ini, Johor mencatatkan KDNK, jumlah KDNK negeri Johor RM 128.0 bilion berbanding RM 134.2 bilion pada tahun 2019, menyusut sebanyak 4.6% ya. Kemudian kita dapati kesemua sektor ekonomi mencatatkan penurunan kecuali sektor pertanian seperti yang dipaparkan. Sektor perkhidmatan menguncup 3.4%, dipengaruhi terutamanya dari perdagangan borong, runcit dan makanan dan minuman dan penginapan. Sektor pembuatan menyusut 3.7%, dipengaruhi oleh penurunan pada produk elektrik, elektronik, optikal serta produk mineral bukan logam, logam asas dan produk logam yang direka. Sektor pertanian pula seperti yang saya nyatakan tadi, tidak mencatatkan penurunan, sebaliknya mencatatkan pertumbuhan, iaitu pada kadar 3.1% berbanding tahun 2019 1.0%. Peningkatan yang dialami di sektor pertanian bagi negeri Johor ini disumbangkan terutamanya oleh segmen tanaman berkaitan dengan kelapa sawit, sayuran dan buah-buahan. Dari segi indeks harga pengguna bagi negeri Johor merekodkan inflasi negatif 1.4%. Manakala dari segi statistik perdagangan, jumlah perdagangan di negeri Johor pada tahun 2020 ekspor dan import sebanyak RM 353.4 bilion. Jadi jumlah ekspornya adalah RM 1.965 bilion, menyusut 2.6%, dan import RM 156.9 bilion, menyusut 11.2%. Jadi suka saya maklumkan antara ekspor dan import barangan utama bagi negeri Johor adalah berkaitan keluaran petroleum bertapis dan litar elektronik bersepadu. Manakala berkaitan dengan statistik pelancongan domestik, jadi kita mengetahui penutupan sepadan dan sekatan perjalanan telah berimpak kepada segmen pelancongan, dan di Johor pelawat domestik dan pelancongan masing-masing merosot sebanyak negatif 49.3% dan negatif 50.6%. Dari segi penduduk, seperti yang tertera di negeri Johor, yang kita telah terbitkan maklumat terkini pada tahun 2021 ini, anggarannya adalah sebanyak 3.77 juta. Dari segi tenaga buruh, jadi negeri Johor ada 1.78 juta orang dengan kadar penyertaan tenaga buruh sebanyak 70.4%. Manakala dari segi statistik akaun kerajaan, pada tahun 2019 kerajaan negeri Johor merekodkan peningkatan dalam jumlah hasil dan perbelanjaan masing-masing pada kadar 13.1% dan 9.1%. Dan kita dapati 5 PBT merekodkan pendapatan yang tertinggi, iaitu Majlis Bandaraya Johor yang mencatatkan pendapatan sebanyak RM 471.7 juta, Majlis Bandaran Iskandar Puteri sebanyak RM 268.1 juta, Majlis Pembandaran Pasir Gudang RM 168.7 juta, Majlis Pembandaran Kulai 93.7 juta, dan juga Majlis Pembandaran Batu Pahat RM 79.6 juta. Jadi yang Johor tadi sebenarnya Majlis Bandaraya Johor Bahru. Kemudian kita pergi pada negeri Kedah. Jadi saya jangka angka-angka yang dipaparkan untuk negeri Kedah seperti yang tertera jadi saya mungkin tidak akan menyebut satu persatu, tapi cukup saya menyatakan ini antara snapshot untuk negeri Kedah, yang mana seperti yang dinyatakan tadi, kita ada nilai KDNK, dan di Kedah berbanding dengan Johor tadi yang agak tinggi nilainya. Jadi kita boleh nampaklah berapa KDNK ni Kedah, iaitu nilainya adalah sebanyak RM 46.0 bilion dan berlaku penyusutan sebanyak 1.7%, dan pecahannya seperti yang tertera seperti sektor perkhidmatan yang menyusut 3.6%, sektor pembuatan merekodkan pertumbuhan 1.4%, sektor pertanian menyusut 1.8%. Jadi indeks harga pengguna negatif 1.8%. Statistik perdagangan negeri Kedah 2020 adalah sebanyak RM 65.0 bilion dengan ekspor berjumlah RM 26.8 bilion. Dan bagi negeri Kedah, antara ekspor utamanya adalah berkaitan dengan injap dan tiup lain, fotosel dan lain-lain, dan litar elektronik bersepadu.
Manakala import bagi negeri Kedah ada bernilai RM38.1 bilion, iaitu meningkat 9.9%. Antara import barangan utama ialah litar elektronik bersepadu, kristal piezoelektrik dan alat ganti. Seperti negeri Johor tadi, pelancongan di negeri Kedah, pelancongan domestik juga merosot. Kalau kita lihat kepada negatif 1.8% bagi pelawat domestik, dan juga dari segi pelancong keseluruhannya negatif 46.7%. Jadi di Kedah tenaga buruh jumlahnya sebanyak 914.7 ribu orang, dan kadar penyertaan tenaga buruhnya adalah sebanyak 63%, dan kadar pengangguran sebanyak 4.2% bagi negeri Kedah. Dari segi statistik akaun kerajaan, pada tahun 2019 kerajaan negeri Kedah merekodkan peningkatan pada jumlah hasil dan pembelanjaan masing-masing dengan kadar peningkatan 39.2% dan 2.5%. 5 PPT merekodkan pendapatan tertinggi, iaitu Majlis Pembandaran Sungai Petani RM79.4 juta, MB Majlis Bandar Alor-Star RM77.2 juta, MP Kulim Majlis Pembandaran Kulim RM56.0 juta, Majlis Bandar Langkawi Bandaraya Pelancongan RM43.2 juta, dan MP Kubang Pasuh RM30.4 juta. Seterusnya bagi negeri Kelantan, format yang sama juga diterangkan bagi negeri Kelantan seperti yang tertera. KDNK negeri Kelantan adalah sebanyak RM25.2 bilion. Jadi bagi negeri Kelantan, penyusunan KDNK pada tahun 2020 adalah negatif 1.1%, yang mana penurunan dicatatkan bagi semua sektor kecuali sektor pertanian dan pembinaan seperti yang tertera, ya. Jadi sektor pertanian tumbuh sebanyak 0.2%, manakala sektor pembinaan mencatatkan pertumbuhan sebanyak 3.5%. Indeks harga pengguna sebanyak 1.5%. Manakala bagi negeri Kelantan, jumlah perdagangan antarabangsa bagi negeri Kelantan pada tahun 2020 adalah sebanyak RM5.9 bilion, dengan eksportnya berjumlah RM3.34 bilion, iaitu meningkat 1.7%, dan jumlah import bagi negeri Kelantan adalah sebanyak RM2.5 bilion, peningkatan sebanyak 57.0%. Bagi segi pelancongan domestik, di Kelantan pelawat domestik dan pelancongan masing-masing merosot sebanyak negatif 44.9% dan negatif 48.8%. Tenaga buruh di Kelantan ada sebanyak 680.8 ribu orang, dengan kadar penyertaan tenaga buruh di Kelantan ni juga agak rendah kadar penyertaan tenaga buruhnya, iaitu 57.9%, dan kadar pengangguran yang dicatatkan pada tahun 2020 adalah sebanyak 4.3%. Statistik akaun kerajaan, jadi negeri Kelantan merekodkan peningkatan dalam jumlah hasil pada tahun 2019 dengan kadar peningkatan hasil sebanyak 74.7%, dan perbelanjaan meningkat 6.0%. 5 PBT merekodkan pendapatan yang tertinggi, iaitu Kota Baru RM71.0 juta, Tumpat Majlis Daerah Tumpat RM34.1 juta, Majlis Daerah Tanah Merah RM18.2 juta, Majlis Daerah Gua Musang 17.5 juta, dan Majlis Daerah Jeli sebanyak RM16.8 juta. Beralih kepada sosioekonomi negeri Melaka, jadi KDNK bagi negeri Melaka adalah berjumlah RM41.0 bilion, menyusut sebanyak negatif 5.9%. Semua sektor mencatatkan penurunan kecuali sektor pertanian, seperti yang tertera. Sektor perkhidmatan merosot negatif 4.6%, sektor pembuatan menyusut negatif 8.5%, manakala sektor pertanian tumbuh positif 3.7%. Dari segi statistik perdagangan negeri Melaka pada tahun 2020, ekspor dan import bernilai RM53.3 bilion, dengan jumlah ekspor yang dicatatkan bagi negeri Melaka pada tahun 2020 ada sebanyak RM29.3 bilion, iaitu meningkat 1.7%, dan bagi negeri Melaka antara ekspor utamanya adalah litar elektronik bersepadu dan keluaran petroleum bertapis. Import bagi negeri Melaka pada tahun 2020 adalah sebanyak RM24.0 bilion, mencatatkan kemerosotan negatif 28.9%, dan import utama yang dibuat oleh negeri Melaka adalah petroleum mentah dan litar elektronik bersepadu. Seperti negeri-negeri lain, di Melaka pelawat domestik dan pelancong juga merosot, iaitu kemerosotan sebanyak masing-masing
negatif 48.0% dan negatif 38.5%. Dari segi tenaga buruh di Melaka, jumlahnya adalah sebanyak 417.3 ribu orang, dan di Melaka kadar penyertaan tenaga buruh ni lebih tinggi daripada negeri Kelantan tadi, yang mana di negeri Melaka kadar penyertaan tenaga buruhnya adalah 66.2%. Jadi kat sini saya bagi penekanan kalau kita lihat dalam seseorang negara bergerak ke arah negara yang tinggi pengeluarannya, kita memerlukan kadar penyertaan tenaga buruh yang tinggilah. Dan di negeri Melaka ini kadar penganggurannya adalah lebih rendah daripada kadar pengangguran di Malaysia, di mana negeri Melaka mencatatkan kadar pengangguran pada tahun 2020 adalah sebanyak 2.2%. Pendengar gaji upah saya tidak sebut di sini, seperti yang tertera boleh lihat di layar. Statistik akaun kerajaan kita dapati untuk tahun 2019 berlaku peningkatan dalam jumlah hasil dan perbelanjaan, iaitu masing-masing peningkat 14.2% dan 5.3%. Dan pada tahun 2019, Majlis Bandaraya Melaka bersejarah merekodkan jumlah pendapatan tertinggi, iaitu berjumlah RM193.4 juta, diikuti Majlis Pembandaran Hantu Ajaya RM90.1 juta, dan Majlis Pembandaran Alor Gajah RM43.7 juta, dan Majlis Pembandaran Jasin RM33.3 juta. Beralih kepada sosioekonomi Negeri Sembilan. Jadi untuk makluman, pada tahun 2020 KDNK bagi Negeri Sembilan adalah berjumlah RM46.3 bilion, menyusut sebanyak negatif 3.6%, dan kemerosotan ini dirasai oleh semua sektor ekonomi, di mana sektor perkhidmatan merosot negatif 1.1%, sektor pembuatan merosot negatif 4.9%, dan sektor pertanian merosot sebanyak negatif 6.6%. Dari segi perdagangan antarabangsa, jumlah perdagangan antarabangsa iaitu jumlah ekspor dan import bagi Negeri Sembilan pada tahun 2020 adalah bernilai RM42.6 bilion. Jadi jumlah ekspor bagi Negeri Sembilan adalah sebanyak RM19.5 bilion, merosot sebanyak negatif 10.7%. Dan bagi Negeri Sembilan, antara ekspor utama bagi Negeri Sembilan adalah barangan elektrik dan elektronik. Yang lain, injap dan tiup lain, photocell dan lain-lain. Import bagi Negeri Sembilan pada tahun 2020 adalah sebanyak RM23.1 bilion, mencatatkan kemerosotan negatif 20.9%. Antara import barangan utama bagi Negeri Sembilan adalah petrol mentah, kristal piezoelektrik dan alat ganti. Dari segi aspek pelancongan domestik, pelawat domestik dan pelancongan di Negeri Sembilan ini masing-masing merosot sebanyak negatif 40.5% dan negatif 52.3%. Tenaga buruh di Negeri Sembilan pada tahun 2020 adalah sebanyak 0.49 juta orang, dan kadar penyertaan tenaga buruh di Negeri Sembilan juga secara ni boleh dikatakan setanding jugalah dengan Negeri Melaka tadi yang 66 kan. Bagi Negeri Sembilan, kadar penyertaannya adalah sebanyak 64.1%. Dan kadar pengangguran di Negeri Sembilan agak tinggi sikit daripada negeri sebelum ini, iaitu sebanyak 3.8%. Dari segi statistik akaun kerajaan pada tahun 2019, Kerajaan Negeri Sembilan merekodkan peningkatan pada jumlah hasil dan perbelanjaan masing-masing pada kadar 32.1% dan 3.6%, dan kita dapati sebanyak 5 PBT merekodkan pendapatan yang tertinggi, iaitu Majlis Pembandaran Seremban RM137.5 juta, Majlis Pembandaran Nilai RM115.6 juta, Port Dickson RM60.0 juta, Tampin RM25.7 juta, dan Jempol RM24.7 juta. Berikutnya sosioekonomi bagi Negeri Pahang. Negeri Pahang merekodkan jumlah KDNK berjumlah RM55.0 bilion, berbanding RM58.4 bilion pada tahun 2019, iaitu kemerosotan KDNK negatif 5.9%, di mana sektor perkhidmatan menyusut negatif 8.7%, sektor pembuatan menyusut negatif 4.0%, sektor pertanian bertumbuh positif 1.6%, dan sektor pembinaan merosot negatif 21.7%. Jumlah perdagangan ekspor dan import bagi Pahang pada tahun 2020 adalah bernilai RM42.4 bilion,
di mana ekspor bagi negeri Pahang pada tahun 2020 adalah sebanyak RM28.8 bilion, iaitu menunjukkan peningkatan sebanyak 13.5%. Dan antara ekspor utama bagi negeri Pahang adalah batang pipih, batang bulat dan sebagainya daripada besi dan keludi. Dan jumlah import bagi negeri Pahang adalah sebanyak RM13.7 bilion, meningkat sebanyak 0.7%. Dan antara import barangan utama bagi negeri Pahang adalah keluaran berkaitan dengan petroleum bertapis. Sektor pelancongan domestik bagi negeri Pahang mencatatkan kemerosotan juga, iaitu negatif 46.5% dan negatif 45.1%. Jumlah tenaga buruh bagi negeri Pahang adalah 0.72 juta orang dan kadar penyertaan tenaga buruh di negeri Pahang adalah sebanyak 65.8%, dengan kadar pengangguran yang dicatatkan pada tahun 2020 adalah sebanyak 3.1%. Dari segi statistik akaun kerajaan bagi negeri Pahang pada tahun 2019 juga menunjukkan peningkatan jumlah hasil dan perbelanjaan masing-masing pada kadar 30.9% dan 3.5%, dan didapati 5 PBT merekod pendapatan yang tertinggi, iaitu Kuantan, Bandaraya Kuantan RM168.0 juta, Majlis Pembenaran Bentong RM85.6 juta, Majlis Daerah Beraup RM54.7 juta, Majlis Daerah Pekan 51.0 juta, Majlis Daerah Rompin RM40.3 juta dan Majlis Pembandaran Temerloh RM33.6 juta. Beralih kepada sosio-ekonomi negeri Pulau Pinang, seperti yang tertera, Pulau Pinang merekodkan KDNK berjumlah RM92.6 bilion pada tahun 2020 berbanding RM94.7 bilion pada tahun 2019. KDNK negeri Pulau Pinang merosot negatif 2.1% pada tahun 2020, yang mana kemerosotan ini dicatatkan terutamanya di sektor perkhidmatan yang menyusut negatif 5.7%. Sektor pembuatan merosot meningkat di Pulau Pinang. Bagi sektor pembuatan merekodkan pertumbuhan sebanyak 2.8%. Sektor pertanian merosot negatif 0.8%, dan sektor pembinaan merosot negatif 15.5%. Dari segi perdagangan bagi negeri Pulau Pinang pada tahun 2020 ini, jumlah ekspor dan import bagi negeri Pulau Pinang adalah RM500.4 bilion ataupun setengah trilion dengan jumlah ekspor bagi negeri Pulau Pinang pada tahun 2020 adalah sebanyak RM312.4 bilion, mencatatkan peningkatan sebanyak 10.0%. Antara ekspor barangan utama yang dilakukan oleh negeri Pulau Pinang adalah berkaitan dengan litar elektronik bersepadu dan barangan elektrik dan elektronik lain. Manakala jumlah import bagi negeri Pulau Pinang pada tahun 2020 adalah sebanyak RM188.0 bilion, iaitu peningkatan sebanyak 5.7%. Antara import barangan utama adalah litar elektronik bersepadu dan kristal piezoelektrik dan alat ganti. Berkaitan dengan pelancongan domestik seperti negeri-negeri lain, di Pulau Pinang pelawat domestik dan pelancong masing-masing mencatatkan kemerosotan, iaitu negatif 42.1% dan negatif 29.6%. Penduduk bekerja di Pulau Pinang yang dicatatkan pada tahun 2020 ini adalah sebanyak 0.83 juta orang dengan kadar penyertaan tenaga buruh yang agak tinggi, iaitu sebanyak 68.0%, dengan kadar pengangguran yang dicatatkan adalah sebanyak 3.5%. Dari segi akaun kerajaan, jumlah pada tahun 2019 kerajaan negeri Pulau Pinang merekodkan penyusutan daripada jumlah hasil dan perbelanjaan masing-masing pada kadar 33% dan 42.2%. Antara pendapatan yang tertinggi yang direkodkan di PBT Pulau Pinang adalah sebanyak RM362.7 juta bagi Majlis Bandaraya Pulau Pinang, manakala Majlis Pembandaran Seberang Perai mencatatkan pendapatan sebanyak RM286.7 juta. Seterusnya, sosioekonomi utama bagi negeri Perak seperti yang tertera, KDNK negeri Pulau Pinang pada tahun 2020 adalah bernilai RM74.2 bilion berbanding RM76.0 bilion pada tahun 2019. Itu mencatatkan kemerosotan KDNK negatif 2.3%.
di mana sektor perkhidmatan merosot negatif 4.0%, sektor pembuatan bertumbuh kekal positif pada kadar 3.5%, sektor perhubungan dan pengkuarian menyusut negatif 9.3%, dan sektor pertanian tumbuh perlahan pada kadar 1.4%. Dari segi jumlah perdagangan ekspor dan import bagi negeri Perak pada tahun 2020, nilainya adalah sebanyak RM56.5 bilion, dengan ekspor mencecah RM30.9 bilion, menyusut 6.9% berbanding tahun 2019. Dan antara ekspor utama bagi negeri Perak ialah sarung tangan getah dan kelengkapan komunikasi, alat ganti dan aksesori serta litar elektronik bersepadu. Import bagi negeri Perak pada tahun 2020 adalah bernilai RM25.6 bilion, mencatatkan kemerosotan negatif 6.2%, dan antara import barang utama bagi negeri Perak adalah kristal piezo, elektrik dan alat ganti dan litar elektronik bersepadu. Juga seperti negeri lain, di Perak pelawat domestik dan pelancongan masing-masing mencatatkan kemerosotan sebanyak negatif 37.5% dan negatif 51.7%. Jumlah penduduk bekerja di negeri Perak pada tahun 2020 ada sebanyak 1.04 juta orang, dengan kadar penyertaan antara buruh sebanyak 64.3%. Kadar pengangguran yang dicatatkan di Perak sedikit tinggi daripada peringkat nasional, di mana kadar penganggurannya adalah sebanyak 4.8%. Dari segi statistik akaun kerajaan pada tahun 2019, kerajaan negeri Perak merekodkan peningkatan pada jumlah hasil dan perbelanjaan masing-masing pada kadar 2.4% dan 2.9%. Antara 5 PBT yang merekodkan pendapatan yang tertinggi ialah Majlis Bandaraya Ipoh yang mencatatkan pendapatan sebanyak RM333.9 juta, Majlis Pembandaran Manjung RM100.7 juta, Majlis Daerah Perak Tengah RM72.7 juta, Majlis Daerah Batu Gajah RM70.2 juta, dan Majlis Pembandaran Taiping sebanyak RM60.0 juta. Berikutnya adalah sesi ekonomi negeri Perlis. Seperti yang tertera, pada tahun 2020 jumlah KDNK bagi negeri Perlis adalah sebanyak RM5.8 bilion berbanding RM4.5 bilion pada tahun 2019. Maka KDNK pada tahun 2020 bagi negeri Perlis adalah merosot sebanyak negatif 6.1%. Kesemua sektor mencatatkan penurunan. Sektor perkhidmatan merosot negatif 1.2%, sektor pembuatan negatif 5.6%, sektor perlombongan dan pengkuarian negatif 8.8%, dan sektor pertanian negatif 18.5%. Statistik berkaitan dengan ekspor dan import bagi negeri Perlis pada tahun 2020 jumlahnya adalah sebanyak RM1.7 bilion. Jumlah ekspor bagi negeri Perlis pada tahun 2020 adalah sebanyak RM967 juta, berlaku kemerosotan sebanyak negatif 9.2%. Antara ekspor barangan utama bagi negeri Perlis ialah pakaian dan segala kelengkapan pakaian terpilih dan barangan elektrik dan elektronik lain. Dari segi importnya pula, negeri Perlis mengimport sebanyak RM751 juta pada tahun 2020. Nilai ini sebenarnya merosot sebanyak negatif 41.8%. Antara import utama bagi negeri Perlis adalah sayur-sayuran dan gula daripada bit ataupun tebu. Dari segi pelancongan domestik di Perlis ini, pelawat domestik dan pelancongan juga merosot masing-masing kepada merosot negatif 42.8% dan negatif 34.4%. Tenaga buruh di negeri Perlis selari dengan anggaran penduduk negeri Perlis berjumlah 255,000 orang, maka jumlah tenaga buruh di Perlis sedikit kecil, iaitu jumlahnya adalah sebanyak 105.600 orang tenaga penduduk yang bekerja bagi negeri Perlis, dan kadar penyertaan tenaga buruh bagi negeri Perlis pada tahun 2020 adalah sebanyak 63.0%, dan kadar pengangguran yang dicatatkan bagi negeri Perlis pada tahun 2020 adalah sebanyak 4.3%.
Dari segi sistem akaun kerajaan pada tahun 2020, Kerajaan Negeri Perlis merekodkan peningkatan dalam jumlah hasil dan perbelanjaan masing-masing pada kadar 18.1% dan 6.3%, dan Majlis Pembenaran Kanggar merekodkan pendapatan sebanyak RM26.6 juta pada tahun 2019. Berikutnya adalah sosioekonomi negeri Selangor. Selangor merekodkan KDNK bernilai RM326.8 bilion berbanding RM345.1 bilion. Jadi berlaku kemerosotan KDNK bagi negeri Selangor pada tahun 2020, iaitu merosot negatif 5.3%. Kesemua sektor mencatatkan kemerosotan kecuali sektor pertanian. Bagi sektor perkhidmatan mencatatkan pertumbuhan negatif 6.8%, sektor pembuatan negatif 0.6%, sektor pembinaan negatif 9.7%, sektor perlombongan dan pengkuarian negatif 9.3%, dan sektor pertanian bertumbuh perlahan pada kadar 0.3%. Dari segi jumlah perdagangan antarabangsa bagi negeri Selangor, iaitu jumlah ekspor dan import yang dilakukan pada tahun 2020, nilainya adalah sebanyak RM398.3 bilion, dengan jumlah ekspor bernilai RM185.5 bilion, menyusut negatif 5.7%. Antara ekspor utama bagi negeri Selangor adalah sarung tangan getah dan litar elektronik bersepadu. Import yang dilakukan bagi negeri Selangor pada tahun 2020 adalah bernilai RM212.8 bilion, iaitu merosot negatif 10.0%. Antara import barangan utama adalah barangan elektrik dan elektronik yang lain, serta kelengkapan telekomunikasi, alat ganti dan aksesori. Dari segi statistik pelancongan domestik di Selangor, pelawat domestik dan pelancongan masing-masing merosot negatif 41.3% dan negatif 48.7%. Bagi negeri Selangor ini, penduduk bekerja di Selangor ada sebanyak 3.45 juta orang dengan kadar penyertaan tenaga buruh yang tinggi, iaitu sebanyak 75.4%, dan kadar pengangguran yang berlaku di negeri Selangor pada tahun 2020 adalah sebanyak 4.3%. Sedikit dari segi bilangan siswaza di negeri Selangor, pada tahun 2020 bilangan siswaza di negeri Selangor adalah sebanyak 1.618 juta. Dan kalau kita lihat dari segi kadar pengangguran, kita dapati di kalangan siswaza lelaki adalah sebanyak 4.5%, manakala pengangguran bagi siswaza perempuan bagi negeri Selangor adalah 4.0%. Dari segi penengah gaji upah bulanan, kalau kita lihat seperti yang tertera, mungkin saya tak nyatakan bagi negeri-negeri sebelum ini, sebenarnya ada di slide. So bagi negeri Selangor, kita dapati berlaku kemerosotan dalam penengah gaji dan upah, iaitu kita dapati penengah menurun negatif 7.8%, manakala purata gaji merosot sebanyak negatif 10.6%. Dari segi statistik akaun kerajaan pada tahun 2019, Kerajaan Negeri Selangor merekodkan peningkatan pada jumlah hasil, iaitu pada kadar 16.1% berbanding penurunan dalam perbelanjaan, iaitu negatif 3.9%. Antara 5 PBT yang merekod pendapatan yang tertinggi ialah Majlis Bandaraya Shah Alam sebanyak RM486.1 juta, Majlis Bandaraya Majlis Pembandaran Kelang iaitu sebanyak RM374.1 juta, Majlis Pembandaran Suruhanjaya RM294.7 juta, dan Majlis Pembandaran Selayang sebanyak RM217.1 juta. Beralih kepada negeri Terengganu, prestasi ekonomi bagi negeri Terengganu dari segi KDNK-nya adalah berjumlah RM34.0 bilion berbanding RM36.0 bilion pada tahun 2019. Jadi KDNK bagi negeri Terengganu pada tahun 2020 merosot negatif 5.7%, dengan sektor perkhidmatan mencatatkan kemerosotan negatif 3.4%,
sektor pembuatan negatif 3.4%, sektor pembinaan negatif 9.7%, sektor pelombongan dan pengkuarian negatif 7.9%, manakala sektor pertanian merosot negatif 3.4%. Dari segi sektor pertanian ini, kemerosotan ini pengaruhi terutamanya dalam kemerosotan di subsektor dan perikanan. Dan sejumlah perdagangan antarabangsa bagi negeri Terengganu pada tahun 2020 adalah bernilai RM17.9 bilion, dengan nilai ekspor bagi negeri Terengganu pada tahun 2020 adalah berjumlah RM13.7 bilion, merosot negatif 16.7%. Antara ekspor barangan utama bagi negeri Terengganu adalah keluaran petroleum bertapis dan petroleum mentah. Import bagi negeri Terengganu pada tahun 2020 pula adalah sebanyak RM4.2 bilion, merosot negatif 29.8%. Antara import utama bagi negeri Terengganu adalah barangan utama gula daripada tebu dan juga berkaitan dengan import petroleum mentah. Juga seperti negeri lain, di Terengganu pelawat domestik dan pelancongan masing-masing mencatatkan kemerosotan negatif 47.6% dan negatif 45.1%. Jumlah penduduk bekerja di bagi negeri Terengganu adalah seramai 465.000 orang dengan kadar penyataan temburuh sebanyak 59.4%. Dianggap agak rendah penyertaan temburuh ini, dan kadar pengangguran yang dicatatkan bagi negeri Terengganu adalah sebanyak 4.1%. Dari segi akaun kerajaan, pada tahun 2019 kerajaan negeri Terengganu merekodkan peningkatan pada jumlah hasil dan perbelanjaan masing-masing pada kadar 42.9% dan 22.9%. 5 PBT yang tertinggi dalam segi pendapatannya ialah Kemaman RM76.1%, Kuala Terengganu RM69.4 juta, tadi Kemaman RM76.1 juta, Setiu, Majlis Daerah Setiu RM32.3 juta, Majlis Pemilihan Dungun RM25.1 juta, dan Majlis Daerah Hulu Terengganu RM20.3 juta. Berikutnya adalah kedudukan sosioekonomi negeri Sabah pada tahun 2020. Sabah merekodkan nilai KDNK bernilai RM77.5 bilion, berbanding pada tahun 2019 sebanyak RM85.6 bilion. Jadi berlaku kemerosotan dalam KDNK negeri Sabah sebanyak negatif 5.3%, di mana sektor perkhidmatan merosot negatif 7.4%, sektor pelombongan dan pengkuarian mengoncup negatif 13.5%, dan sektor pertanian mencatatkan kemerosotan 6.6%. Statis dari segi perdagangan antarabangsa iaitu ekspor dan import bagi negeri Sabah pada tahun 2020 adalah bernilai 40.9 bilion, dan ekspor bagi negeri Sabah pada tahun 2020 adalah bernilai 24.0 bilion, iaitu merosot negatif 14.8%. Jadi antara ekspor bagi negeri Sabah adalah minyak kelapa sawit dan juga petroleum mentah, manakala nilai import bagi negeri Sabah adalah bernilai RM16.9 bilion. Berlaku peningkatan dari segi import negeri Sabah ini, iaitu meningkat sebanyak 104.3%. Antara barangan utama pengimportan bagi negeri Sabah ini adalah kapal, bot, struktur terapung dan keluaran petroleum bertapis. Di negeri Sabah, pelawat domestik dan pelancongan merosot masing-masing negatif 53.1% dan negatif 50.4%. Di negeri Sabah, penduduk bekerja adalah berjumlah 1.87 juta orang dengan kadar penyertaan tenaga buruh sebanyak 70.0%. Dan kadar pengangguran di negeri Sabah pada tahun 2020 adalah sebanyak 8.0%. Dari segi statistik akaun kerajaan, pada tahun 2019, kerajaan negeri Sabah merekodkan peningkatan pada jumlah hasil iaitu 2.5% berbanding perbelanjaan yang mencatatkan penurunan 1.1%. 6 PBT merekodkan pendapatan tertinggi iaitu Bandaraya Kota Kinabalu RM157.7 juta,
Majlis Pembandaran Sadakan RM56.2 juta, Tawau RM46.0 juta, Penampang 24.4 juta, Tenom 23.1 juta dan Majlis Daerah Lahad Datu RM16.6 juta. Berikutnya, kedudukan sosioekonomi bagi negeri Sarawak pada tahun 2020. Sarawak mencatatkan nilai KDNK berjumlah RM127.1 bilion berbanding RM136.8 bilion pada tahun 2019, iaitu kemerosotan dalam KDNK negeri Sarawak sebanyak negatif 7.1%, di mana sektor perkhidmatan merekodkan penyusutan negatif 5.6%, sektor pembuatan negatif 8.6%, sektor perombongan dan pengkorean negatif 5.9%, manakala sektor pertanian negatif 10.0%. Dari segi perdagangan antarabangsa negeri Sarawak, jumlahnya pada tahun 2020 adalah sebanyak RM85.0 bilion. Dengan jumlah ekspor bagi negeri Sarawak pada tahun 2020 bernilai RM66.1 bilion, mencatatkan kemerosotan negatif 19%. Antara ekspor utama bagi negeri Sarawak ialah gas asli, cecair dan minyak kelapa sawit. Jumlah import bagi negeri Sarawak pada tahun 2020 adalah bernilai RM18.9 bilion, merosot 6.1%. Antara import barangan utama bagi negeri Sarawak ialah berkaitan dengan elektrik dan elektronik lain dan kelengkapan pemanasan, pendinginan dan alat ganti. Bagi negeri Sarawak, pelawat domestik dan pelancongan masing-masing mencatatkan kemerosotan negatif 48.1% dan negatif 52.5%. Jumlah tenaga buruh yang bekerja di Sarawak pada tahun 2020 adalah berjumlah 1.26 juta orang, dan kadar penyertaan tenaga buruh yang dicatatkan bagi negeri Sarawak adalah sebanyak 66.9%, dengan kadar pengangguran adalah pada kadar 4.3%. Dari segi statistik akaun kerajaan pada tahun 2019, kerajaan negeri Sarawak merekodkan peningkatan pada jumlah hasil dan perbelanjaan masing-masing pada kadar 0.9% dan 32.6%. Terdapat 5 PBT merekodkan pendapatan tertinggi, iaitu Majlis Bandaraya Kuching Selatan RM132.1 juta, Bandaraya Kuching Utara RM116.9 juta, Majlis Bandaraya Miri RM76.6 juta, Sibu RM63.5 juta, Padawan RM41.7 juta dan Kota Samarahan 16.3 juta. Berikutnya, sosioekonomi bagi Desi Kuala Lumpur. Sosioekonomi bagi wilayah Sultan Kuala Lumpur seperti tertera. Berlaku kemerosotan dalam KDNK negeri bagi negeri wilayah Sultan Kuala Lumpur, iaitu negatif 7.5%. Kesemua sektor mencatatkan penurunan seperti yang tertera. Dengan jumlah perdagangan bagi wilayah Sultan Kuala Lumpur pada tahun 2020 bernilai RM95.1 bilion. Ekspor adalah berjumlah RM30.7 bilion dan import sebanyak 64.4 bilion. Jumlah tenaga buruh bekerja di wilayah Sultan Kuala Lumpur adalah sebanyak 0.87 juta orang, dengan kadar penyertaan tenaga buruh 72.1% dan kadar pengangguran 4.0%. Dari segi akaun kerajaan, didapati pada tahun 2019, Dewan Berdaya Kuala Lumpur merekodkan penurunan pendapatan sebanyak 12.5%, manakala Perbadanan Putrajaya merekodkan peningkatan yang memberansangkan, iaitu pada kadar peningkatan 85.7%. Dan akhirnya bagi wilayah Sultan Labuan seperti yang tertera, nilai KDNK bagi wilayah Sultan Labuan adalah berjumlah RM7.59 bilion berbanding RM7.63 bilion pada tahun 2019. Jadi untuk Labuan adalah antara negeri atau wilayah yang mencatatkan pertumbuhan KDNK yang paling baik, iaitu mencatatkan kemerosotan yang kecil, negatif 0.5%. Kesemua sektor ekonomi mencatatkan penurunan kecuali sektor perkhidmatan, yang mana di Labuan sektor perkhidmatan menyumbang antara yang tertinggi, iaitu 67.5%, di mana pertumbuhannya adalah 0.1%. Sektor pembuatan menyusut 1.2%. Nilai perdagangan bagi Labuan, perdagangan antarabangsanya
adalah sebanyak 8.12 bilion. Ekspor bernilai 5.2 bilion, manakala import berjumlah RM2.9 bilion. Di negeri ataupun wilayah sektor pelabuhan ini yang bekerja, penduduk bekerja ada sebanyak 42.8 ribu orang dengan kadar penyertaan tenaga buruh sebanyak 64.6% dan kadar pengangguran yang dicatatkan di Labuan agak tinggi iaitu sebanyak 77.2%. Jadi sebagai rumusan amat penting untuk saya nyatakan, dengan keberadaan ataupun dengan adanya statistik di peringkat negeri yang terperinci, yang seperti yang cuba kita hasilkan, yang pastinya kita mengetahui bahawa statistik-statistik ini biasanya kita lihat di peringkat nasional, di peringkat sektoral, tetapi dengan adanya statistik yang lebih komprehensif bagi setiap negeri mengikut kawasan geografi, maka kita akan dapat memastikan keseimbangan dalam perancangan pembangunan negeri, kemajuan negeri dapat kita lihat, dan cara statistik itu dihasilkan adalah berbentuk best practice secara seragam, menggunakan konsep liputan yang sistematik. Jadi kita harapkan ianya amat bermanfaat untuk semua, terutama kepada para penggubal dasar dan juga siapa juga yang buat keputusan untuk pasaran, para pemain industri, para pengguna, dan yang paling penting juga kita menyuruhlah untuk para researcher yang boleh meneliti tentang sosioekonomi statistik ini untuk memberi cadangan ataupun melihat perbandingan antara negeri, antara kawasan dan sebagainya, dan pastinya apa dipanggil data discovery dapat kita lakukan, dan kita boleh memberi pandangan-pandangan, cadangan-cadangan yang membina untuk kita mengukuhkan kita punya sosioekonomi kita di peringkat negeri. Dan saya yakin pengukuran yang dibuat, yang dihasilkan oleh DOSEM ini akan terus membantu meningkatkan keberkesanan dalam agenda pembangunan negeri, terutamanya dari segi aspek kebajikan masyarakat, rakyat, dan juga kemajuan sosioekonomi yang pastinya kita inginkan satu corak yang inklusif. Jadi saya bersama tim di DOSEM dan juga agensi-agensi yang lain sentiasa melihat bahawa kepentingan statistik yang lebih granular amat penting, dan insya-Allah apa yang dihasilkan ini akan terus kita tambah baikkan, dan kita amat mengalu-alukan segala pandangan balas, feedback daripada semua, dan mungkinlah kepada setengah-setengah ahli-ahli pendidik boleh menggunakan material yang dihasil ini untuk jadi alat pembelajaran di semua peringkat, dan juga boleh jadikan sebagai asas untuk kita tentang kesedaran tentang apa yang berlaku tentang fenomena ataupun senario sosial, ekonomi, demografi dan juga alam sekitar bagi setiap negeri. Dan untuk makluman semua, untuk tahun ini juga kita akan menghasilkan laporan di peringkat daerah yang kita kenali sebagai Maluku State. Jadi daripada peringkat negara kepada negeri dan juga peringkat daerah, dan insya-Allah sekiranya kita berjaya menyelesaikan pelaksanaan banci penduduk dan perumahan, kita akan menghasilkan juga statistik di peringkat kawasan parlimen. Jadi kita ada lebih kurang 222 kawasan parlimen. Setiap kawasan parlimen akan ada statistik utama bagi parlimen, dan kita juga akan menghasilkan 660 lebih statistik berkaitan Dewan Undangan Negeri. Dia punya asasnya adalah data kependudukan yang berkaitan dengan apa yang kita kumpulkan daripada banci bersempena dengan data-data lain yang sekarang ini mungkin bersifat data di peringkat daerah, dan mungkin menggunakan keupayaan data sains dan juga melihat dari segi data geospasial, maka kita nak meningkatkan tentang bagaimana pengukuran dan juga pemantauan sosioekonomi negara itu
dapat kita letakkan lebih dekat, lebih teratur, dan kita boleh melihat pencapaian keberkesanan kepada peringkat yang terkecil, dan kita boleh lakukan dengan cara sistematik, dengan penilaian yang bersesuaian, dan akhirnya pastinya manfaat kepada kita semua. Kita akan menguruskan sumber-sumber negara dan menguruskan strategi-strategi, dan juga melihat keberkesanan sesuatu apa yang dilaksanakan tu dengan baik, dengan berkesan. Akhirnya paparan yang berikutnya tentang penerbitan akan datanglah. Ini adalah seperti yang tertera untuk makluman semua. Cuma untuk makluman, dalam peringkat governing urus takbir statistik, biasanya kita akan memaklumkan kepada pengguna melalui apa kita panggil A1 Release Calendar, jadual pengeluaran statistik yang kehadapan, supaya para pengguna dapat mengetahui apakah statistik yang akan dihasilkan pada masa minggu hadapan dan juga setahunan. Cuma besok ada satu statistik yang amat penting juga yang akan dihasilkan besok, iaitu statistik yang kita lihat dari segi kesan pandemik COVID-19 ke atas corak taburan pendapatan dan kemiskinan pada tahun 2020, akan dikeluarkan esok pada pukul 12. Ini berdasarkan kaedah anggaran yang dilaksanakan oleh tim daripada DOSEM. Jadi itu saja. Kepada yang ingin melihat perincian apa yang saya nyatakan tadi, saya ambil satu contoh. Ini tak ada preference apa-apa. Kebetulan ada kat Johor kat depan. Dia agak tebal. Ada lebih kurang 200, kalau tengok dia punya ni 288, tebal. Dia statistik ni makin lama makin tebal. Kita tahu bila kita pergi bergerak ke hadapan, banyak statistik yang makin available, dan kita akan temakan. Dan dia ada dalam kita punya portal. Tak semestinya memegang hard copy. Boleh pegang secara cara maknanya refer elektronik lah. Tak perlu print lah sebenarnya. Bila rujuk boleh tengok, dan insyaAllah kita akan ada juga dalam format mobile application. Kita akan lihat. Jadi untuk semua para pengguna, pergi saja dekat pautan tu, boleh tengok dia punya senarai yang negeri yang kita kendaki, dan kita boleh buka lah, kita rujuk. Baik, saya rasa itu saja daripada saya. Mungkin kepada yang hadir bersama-sama dalam sidang penerangan laporan statistik ataupun laporan sosioekonomi negeri ini yang ingin bertanya soalan dan sebagainya, kita alu-alukanlah. Mungkin ada daripada pihak media, ataupun mungkin daripada sesiapa yang mengikuti siaran ni, mungkin daripada pihak rakan-rakan kita di pihak kerajaan negeri, ataupun daripada pihak akademia, dan siapa juga yang ingin mengumpulkan soalan, dipersilakan. Terima kasih sekali lagi kepada semua tim DOSEM yang menyediakan laporan ini, dan kami akan buka sekarang kepada akan tunjukkan montaj dulu. Okey, baik.